Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berharap dalam mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan, penganut agama Hindu di negara ini tetap merayakan Hari Deepavali yang akan disambut esok dengan meriah walaupun dalam keadaan negara masih bergelut dengan COVID-19. Sambil menzahirkan ucapan Selamat Hari Deepavali, beliau turut mengajak seluruh masyarakat Malaysia untuk bersama-sama menghormati dan menghargai kepelbagaian yang wujud dalam negara dengan berkongsi kemeriahan perayaan Deepavali. Salam sejahtera. Saya, isteri dan seisi keluarga ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada semua pengandut agama Hindu di Malaysia dan di mana jua anda berada. Sambutan Deepavali tahun ini agak berbeza kerana ia berlangsung pada ketika negara kita sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Kes-kes harian yang dicatatkan pada masa ini agak tinggi sehingga kerajaan terpaksa melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB bagi mengawal dan mengekang penularan wabak ini di dalam komuniti kita. Saya berharap saudara dan saudari yang beragama Hindu akan tetap meraihkan perayaan Deepavali ini dengan meriah di rumah bersama ahli keluarga masing-masing dengan mematuhi segala garis panduan atau SOP yang telah ditetapkan. Elakkan bersalaman ataupun berhimpun dan amalkanlah penjarakan fizikal untuk kita bersama-sama memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Rakyat Malaysia bertuah kerana negara kita terdiri daripada masyarakat yang berbilang agama dan kaum. Setiap kaum mempunyai budaya, tradisi dan adat resam masing-masing yang menjadi sumber kekuatan kita sebagai sebuah negara majmuk yang aman, harmoni dan bersatu padu. Justru saya ingin mengajak saudara dan saudari untuk bersama-sama menghormati dan juga menghargai kepelbagaian yang wujud di negara kita dengan berkongsi kemeriahan perayaan Deepavali yang disambut oleh penganut agama Hindu di Malaysia ini. Semoga pesta cahaya Deepavali pada tahun ini akan memberikan sinar harapan pada kita semua untuk mengharungi pelbagai cabaran getir yang sedang pun kita hadapi pada masa ini. Bersama-samalah kita berganding bahu, bersatu padu dengan semangatnya cekal dan tabah untuk masa hadapan Malaysia yang lebih cerah buat kita semua. Deepavali Vartukal. Dan dalam suasana COVID-19 serta pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, sambutan turut berubah. Persiapan dilakukan secara sederhana. Manakala bagi peniaga, strategi berbeza diteroka ketika berhadapan dengan pelbagai ketidaktentuan. Laporannya bersama Kumaran Rajamani. Di Kedah, sebuah syarikat penghasilan barangan ibadat masyarakat Hindu antara yang terkesan. Jika sebelum ini lebih 70% barangannya dieksport ke negara seperti Sri Lanka, Australia dan Indonesia, namun tumpuan perniagaannya kini hanya di pasaran tempatan. Di sebalik kesempitan ini, soal kebajikan kepada pekerja tidak diabaikan majikan mereka. Perancangan dibuat seawal Mac bagi memastikan soal kebajikan pekerja terpelihara, terutamanya menjelang sambutan Deepavali. Sebab apa memang kita tahulah yang ekonomi yang merosakkan untuk Malaysia ni, dan kita pun terpaksa nak untuk menolong kita punya pekerja semua juga, sebab pun dia pun harap kita sebagai syarikat kita pun kena support untuk dia orang jugalah, terpaksa support juga. Sebab apa kita pun takut juga macam dia orang lepas Deepavali nanti dia kena apa penyakit tu kan, kita pun kena support dia orang. Sementara itu, baru 3 tahun mula berniaga biskut dan kek dari rumah, Deepavali pastinya masa paling sibuk bagi M. Tanam.
Perniagaannya berkembang menerusi laman sosial dan saluran YouTube saban tahun. Bagaimanapun, pengumuman PKPB bermula Isnin lalu turut mengujinya. Jadual penghantaran tempahan pelanggan terpaksa disusun semula pada saat-saat akhir. Actually saya sebenarnya delivery date 11 dengan 12, tapi MCO saya terpaksa hantar kuki saya kepada customer saya. So saya saya hantar kuki saya kepada customer 8 hari bulan 11. Dana menyifatkan waktu pandemik ini menjadi platform terbaik bagi dirinya untuk belajar selok-belok perniagaan dan menjadi lebih bersedia pada masa hadapan. Ramai di antara kita terkesan dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Deepavali membawa signifikasi cahaya menerangi kegelapan. Moga semua kita dapat melihat cahaya di hujung terowong dalam tempoh yang singkat. Di Bali Normal Tekel, Kumar Rajmani, TV3. Dan di Ipoh Perak, sambutan Hari Deepavali kali ini juga sangat mencabar dalam suasana norma baru. Namun ia tetap diraikan secara sederhana dan persiapan menyambutnya juga dilakukan secara berhemah. Dengan bantuan Prihatin Nasional 2.0 melalui inisiatif Kita Prihatin, ia sedikit sebanyak menceriakan Pesta Cahaya kali ini. Bagi pesara swasta, V. Silvaraju, dia kini bekerja sendiri untuk menampung keluarganya. Namun, sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan, banyak perbelanjaan perlu dijimatkan dan bantuan Prihatin Nasional yang diterimanya dapat menampung keperluan Deepavali kali ini. Kita beli barang untuk Deepavali lah, sikit-sikit untuk memasakkan di rumah kan. Kita menggunakan duit itulah, duit Prihatin untuk membeli barang-barang ke hari Deepavali lah. Bagi tukang gunting rambut M. Tivasi Gamani, sejak COVID-19 menular, dia menerima upah RM30 sehari berbanding RM50 sebelum ini. Persediaan Deepavali kali ini sudah dilakukan awal bagi menanti kepulangan keluarganya di perantauan. Namun terpaksa dibatalkan saat akhir bagi mematuhi arahan kerajaan. Saya punya anak pun satu ada je Kedah. Dia pun tak boleh balik. Dia suruh nangis, saya pun nangis je. Suruh nangis je. Tapi government kasih itu berarti ada dapat, saya dapat 700 pun itu pun tak cukup pun lah. Saya pun gaji sekarang, saya pergi makan gaji pun kerja korang. Manakala bagi penjaja kacang putih Segar, bantuan diterimanya digunakan untuk menampung keperluan keluarga. Perniagaannya perlahan sejak beberapa bulan lalu, namun mampu menarik nafas lega seketika apabila menerima bantuan yang dijanjikan. Saya motor jaga, motor angkat peti, jalan moja menjaja. Ipoh dekat-dekat, Ipoh kampung ke mana-mana pergi jual. Itu saja. Tapi satu hari dapat saya RM40. Dulu boleh, sekarang kurang sikit lah. Dapat lebih ada 50 pun ada 60, 30 ini macam. Tapi orang terambil langsung tak ada. Inisiatif Kita Prihatin memperuntukkan RM7 bilion memanfaatkan lebih 10 juta penerima. BPN 2.0 memanfaatkan golongan B40 dan M40 dengan pendapatan isi rumah di bawah RM1,000.